Assalamualaikum dan selamat kembali. Okay, untuk hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 5 KSSM 2021. So untuk bab 1 ini kita akan belajar tajuk ubahan ya. Okay, tajuk ubahan. So harap anak-anak semua bersedia. Okay, sila tonton video tersebut. Okey, untuk bab 1 ubahan kita akan belajar untuk hari ini satu topik saja, tapi yang kamu pernah faham untuk keseluruhan bab ini adalah 3 topik, iaitu ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan gabungan. So untuk ubahan langsung bermaksud kat sini ialah ubahan langsung ni sebenarnya biasa kita guna dalam kehidupan harian kita ya. Contohnya seorang tukang masak, dia nak tentukan bahan apa yang digunakan. Jadi dia kena tahu berapakah bilangan bahan yang digunakan untuk menghasilkan bilangan hidangan. Contoh, jika kita tambah banyak bilangan bahan di dalam satu hidangan, maka hidangan tersebut akan makin bertambah. Jadi dalam kehidupan harian kita sentiasa menggunakan benda secara tak langsung lah, kita biasa gunakan ubahan langsung ni. Okay. Contoh lain juga, contohnya jarak jalanan. Okey, contoh ni adalah Food Panda. Food Panda ni biasanya kita guna dalam kehidupan hari kita juga, terutamanya dalam musim PKP ni, ramai yang memilih untuk membeli makanan dari luar. So, Food Panda ini juga menggunakan caj pembayaran berdasarkan jarak. Contoh dia ialah kos pantaran 1 kilometer bersama dengan RM2. Okay, bayangkan rumah anda ialah sepanjang 5 kilometer. Jadi kos penghantaran yang perlu dibayar ialah 5/10, iaitu RM10. Itulah cara macam mana kita mengaplikasikan ubahan langsung dalam kehidupan harian kita. Contoh seterusnya ialah emas pelaburan. Emas pelaburan ini harga dia bergantung pada masa-masa, di mana contohnya katakanlah harga semasa pada waktu itu ialah 1 gram RM250. Jadi katakanlah bajet kamu boleh beli 2 gram saja. Jadi kamu kena bayar emas pada harga itu, pada waktu tersebut ialah RM500. So ubahan langsung Ubahan langsung ialah perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah. Sebab apabila Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah, iaitu pada kadar yang sama dan sebaliknya. Kadar sama atau sebaliknya. So, hubungan ini kita tulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. So, Y berubah secara langsung dengan X. Ini adalah simbol berubah secara langsung dalam bentuk matematik. Sebagai contoh, sebelum ni macam contoh Food Panda, beri penghantaran 1 kilometer ialah dengan kadar RM2. Okey, ini adalah kadar yang ditetapkan. Okey, maksud dia ialah kalau cikgu buat macam ni, Y berkadar langsung dengan X, kita tulis dalam bentuk persamaan, kadar dia adalah 2. Okey, katakan so X ini kalau rumah kamu jarak 5 kilometer, jadi kata Y ini adalah RM. So berapa RM dia? So adalah 2 darab 5 ialah 10. So ini adalah kos, ini adalah jarak. Okey, kos jarak. Ini adalah kadar. Sama, kekal. Okey, contoh lagi. Kalau kadar di 2, jarak rumah kamu 10 km. So, RM yang dikenakan ialah RM20. Kita guna aplikasikan kadar yang sama. Rate dia memang RM2 sepanjang setiap 1 km. So, itu yang dimasukkan. Y berubah secara langsung dengan X. Okey, bila Y berkurang, X pun berkurang. Contoh satu, jumlah penggaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam. Okey, maksud dia gaji pekerja itu berubah dengan jam.
So kat sini kita boleh tulis gaji berubah secara langsung dengan jam. Okey. So kita boleh buat dalam bentuk huruf. Berubah secara langsung dengan J. G berubah secara langsung dengan J, iaitu dengan kadar. Ini dengan kadar yang sama. J. So jumlah gaji, nyatakan jumlah gaji bilangan jika bilangan jam bertambah. Maksud ni kalau bertambah 2 kali ganda. So berapa gaji jika kita bekerja 2 kali ganda? Okay. So jumlah gaji pun bertambah 2 kali ganda. Okay, sebab kita kena ingat jika Y bertambah, X pun bertambah. Okay, jumlah gaji jika bilangan jam berkurang. So gaji dia berapa? Kalau bilangan kurang, maka gaji pun berkurang sebanyak 40% juga. Okey, bilangan C. Bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. So, berapa jam? So, jam dia pun adalah berkurang. Berkurang separuh daripada jam asal. Okey, ini suatu ubahan langsung. Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai Y ada simbol X. Ini nama dia adalah hubungan ubahan. Hubungan ubahan Apakah itu simbol? Simbol ini merujuk kepada adalah berkadaran dengan. So maksud dia Y berkadaran dengan X. Okey, ini dalam hubungan ubahan. Manakala dalam bentuk persamaan ialah Y sama dengan KX, iaitu kita tukarkan ubahan dalam bentuk persamaan. Bila dalam persamaan, maksudnya kita nak kira, so mesti ada K. K ini adalah pemala. Pemala itu maksud dia macam rate tadilah, rate yang ditetapkan untuk mencari sesuatu nilai tersebut. Pula hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung ya. Okey, boleh buka buku teks contoh 3 muka surat 7. Okey, dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. So graf Y lawan X macam ni So kita langkarkan graf akan dapat macam ni. Okey, daripada sini kita boleh tengok garis lurus tidak melalui asalan. Maksud dia asalan kat sini. Sepatutnya lalu dekat sini. So bila tidak lalu daripada asalan, bermaksud Y tidak berubah secara langsung dengan X. So mesti tahu tak lalu titik asalan, maka bukan berubah secara langsung. Okey, seterusnya dengan melukis graf Y melawan faksi X kuasa 2, tentukan sama ada Y ini berubah secara langsung dengan X kuasa 2 atau tidak. Okey, kalau kat sini kita nampak X saja kan, tak ada X kuasa 2 kan. So kita kena create satu lagi table X kuasa 2. So 2 kuasa 2 akan jadi 4. 3 kuasa 2 akan jadi 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. So kita akan guna yang ini dengan yang ini sahaja. So langkarkan graf, kita akan dapat jawapan macam ni. Okey. So sekarang kita nampak kan dia telah melalui titik asalan. Bila lalu titik asalan, bermaksud ini adalah jarak antara Y dengan X sama. Sepanjang jalan ni sama. So ini dinamakan pemala. Pemala dia kekal sama, tak berubah. Pemala K. Okey, sama. So dekat sini Y adalah berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, sebab tu kita tulis Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Kalau ini dalam bentuk hubungan ubahan. Kalau hubungan persamaan, bila nak tukar sahaja dalam persamaan macam ni, secara automatiknya mesti ada pemala. Pemala biasanya kita guna simbol K. Pemala.
kita nak guna simbol lain pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kamu kena tahu dia adalah pemala di sebelah simbol tersebut. Okey. Seterusnya kita nak tentukan sama ada Y berubah secara langsung, Y berubah secara langsung dengan T, atau Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Dia nak suruh kita cek. Tadi kita belajar macam mana nak cek guna graf kan. So sekarang kita cek guna kiraan table sahaja. So tak perlu nak guna kiraan dalam bentuk graf. Okey. So, kita tengok. Okey, 2. Ini T, ini Y. So, sekarang kita cek untuk Y berubah langsung dengan T kan. So, maksud dia bila Y berubah secara langsung dengan T, maksud dia adalah Y bahagi dengan T. So, Y dengan bahagi dengan T. Sini Y, 14. 14 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat jawapan dia 7. Okey. Yang ni pula adalah Y 28 bahagi dengan 4, kita akan dapat 7. Okey. Dan seterusnya kita kiralah, kena kira. Okey, yang ini pula Y bahagi dengan T kuasa 2. Sebab dia suruh cek Y, adakah Y berkadar langsung dengan T kuasa 2. So, T kuasa 2, Y. So, Y bahagi 14 bahagi dengan 2 kuasa 2. So, 2 kuasa 2, 4 So, kita akan dapat 3.50. Yang ini pula 28 bahagi dengan T dia kuasa 2. So, akan dapat 1.75. Dan seterusnya kita kena kira satu persatu semua. Okey. So, bila kita dah kira, kita akan dapat jawapan macam ni. Okey, so kita boleh nampak kan? Nampak tak? 7, 7, 7 sama saja. So, ini adalah pemala. Pemala K. Pemala. So, pemala dia tetap. Tak berubah. Jadi, secara automatik ialah Y berubah secara langsung dengan T. Okey. Yang ini pula, nilai pemala, nilai K dia tak sama. So, bila tak sama, dia Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Okey, macam tu So, ini yang kita kena fahamkan. Kalau tak bina graf, kita kena kira. Buat kira dalam bentuk kiraan. Senang saja. Lihat contoh cara penyelesaian masalah. Okay, diberi M sama dengan 0.8 apabila N 0.125, ungkapkan M dalam sebutan N. Jika M berubah secara langsung dengan N. Okey. Maksud dia suruh kita buat satu persamaan dalam bentuk M dan N. Okey, kita kena faham soalan M. M berubah secara langsung dengan N. Okey. Jadi bila kita masuk step dia ialah tuliskan bentuk hubungan dalam persamaan. Ni persamaan. Ini adalah hubungan ubahan. Kita tukar jadi bentuk persamaan. M sama dengan N. Wujud nilai K. Pemala. So, just gantikan M. M dia sudah bagi 0.8. So, ini adalah 0.8 sama dengan N itu adalah 0.125. Okey, nampak tak? So, 0.8 sama dengan 0.125. Apa tu? Nak cari apa ni kan? So, mestilah ada sesuatu kat sini. Ini adalah K. Ini yang kita nak cari dulu. K. So, macam mana nak cari nilai K? Okay, K ini adalah bersebelahan iaitu operasi darab dengan 0.125 kan? So, nak matikan dia, kita kena bahagikan dia. Sama rata, sama adil. Dengan 0.5, kiri bahagi, kanan pun bahagi. Bila kita bahagi, boleh potong kan? Okay, so K sama dengan 0.8 bahagi 0.125. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat K ialah 66.4. So, 6.4. So, K ini adalah 6.4. Okay.
sekarang kita masukkan balik sebab dia kata nak cari formula dalam bentuk formula ungkapan. So, M berkadar langsung dengan N tadi. So, M berkadar langsung dengan 6.4 N. Kenapa cos 6.4? Yang ini. Dia dah masukkan balik K yang kita dapat tadi. So, ini bentuk yang kita akan tulis. M berkadar langsung dengan 6.4 N. Formula. Ini bentuk formula yang diperlukan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan. Soalan B. Soalan B. Soalan B pula dia kata M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Apa tu? So, dia M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey. Bila kita nak tukar dalam bentuk persamaan, sama ni, mesti wujud satu nilai K kan? Yang lain salin. Wujud nilai K. K yang ini yang kita nak cari ni. So, dia telah bagi, masukkan saja 0.8 N pula dalam kurungan, dalam punca kuasa 3 0.125. Lepas tu K ni tak ada bagi. Kita tak ada bagi, maksudnya kita nak carilah K. So macam mana nak cari nilai K ni? Macam tadi nak cari nilai K, kita matikan orang di sebelah K ni. Ini bentuk dia kan? Ini bentuk dia. So salin je bentuk macam ni. Bila kanan ada, kiri pun nak juga. So, boleh potong terus. Okey, yang tinggalnya ialah K sahaja. K sahaja. Jadi, tekan kalkulator. Jangan malas tekan kalkulator. Tekan kalkulator biar dalam bentuk yang betul. So, bila tekan kalkulator akan dapat K ialah 1.6. So, ini belum habis lagi. Kita kena buat asal, sambung balik asal. Jadi, K ni kita gantikan balik. Jadi, M berubah secara langsung. K tadi dapat 1.6. Punca kuasa 3N. So, ini bentuk ungkapan. Bentuk ungkapan dalam sebutan M dan N. Ada M, ada N, ada K, jawapan K. Untuk contoh seterusnya, iaitu penyelesaian masalah, kita kena fahami penceritaan, baru boleh kita bina dalam, kita tulis dalam hubungan bentuk persamaan. Okey, pemanjangan spring X, cm, berubah secara langsung dengan pemberat W. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletak dengan pemberat, ini pemberat tadi, 200 gram. Okey, ungkapkan X dalam sebutan W. So, mula-mula kita kena faham yang atas dulu. Dia kata X berubah secara langsung dengan W. Bila rubah secara langsung dengan W, maka dalam bentuk persamaan X sama dengan pemalah K W. K ni kita kena cari. Okey, kemudian yang seterusnya yang ini, dia kata pemanjangan spring 3 cm. Pemanjangan spring ialah X. X sama dengan 3. Pemberat adalah W. So, W ialah 200 gram. So, gunakan formula yang telah diberi. X sama dengan KW. X tadi kita masukkan 3 sama dengan W tadi 200. Macam cikgu cakap, dah ada 3, dah ada 200. Nak cari apa kan? So, mesti kena cari K kat sini. So, macam mana nak cari nilai K? So, kita kena tinggalkan K seorang-seorang dekat sini kan? So, cara nak tinggalkan K seorang-seorang, matikan jiran sebelah K. Bahagi 200. Bagi
200 kanan bahagi 200 kiri. So, matikan. Dah sama matikan. Tinggal dia seorang. Yang ni tekan kalkulator akan dapat 0.015. So, bila dah dapat 0.015, kita kena masukkan semula dalam persamaan tadi. Okey, sebab kita ungkapkan balik dalam sebutan. So, X sama dengan 0.015 lah value. Tapi tukar dalam bentuk berkadar langsung 0.015 lah value. So, itu saja ungkapkan X dan di contoh lain iaitu contoh 6 yang ini berbeza sedikit daripada contoh yang sebelum. Okay, diberikan Y berubah secara langsung dengan X. Okay, jika Y 0.414 apabila 0.2 iaitu X. Hitungkan nilai Y apabila X 5. So, soalan ni nak jawab kita kena fahamkan dahulu apa yang dia inginkan. So, ini kita kena terjemahkan dalam bentuk sebutan ungkapan Y berubah secara langsung dengan X. Tukar dalam bentuk persamaan. Bila tukar dalam bentuk persamaan akan wujud nilai K pemalar dan ini K pemalar. So, daripada sini, dia telah bagi Y ini ialah 0.14, X ini ialah 0.2. Dah ada. So, mesti cari nilai K dekat sini. Macam yang cikgu ajar sebelum, kita nak cari nilai K, kita kena hapuskan jiran sebelah K iaitu 0.2. Disebabkan dia operasi darab, kita matikan dengan 0.2 dengan bahagi kiri dan kanan secara adil. So, bila kita adilkan dia, akan mati, ditinggallah dia seorang K. So, tekan kalkulator, kamu akan dapat nanti jawapan dia adalah 0.7. Okey, dah dapat nilai pemalar, dia tak habis lagi, kita kena ingat masukkan semula, gantikan semula. Y sama dengan 0.7 X. Inilah ungkapan dalam Y dan X. Ini formula yang kamu kena gunakan untuk mencari nilai yang lain. So, ini formula yang kamu kena cari. Ini formula yang ada. Baru kita buat untuk soalan ini. Dengan formula yang ada ni, yang kamu sudah bina tadi, baru cari nilai Y. Jika X 5, X ini kamu ganti dengan 5. Okey. So, akan dapat nilai Y, tekan kalkulator dapat 3.5. Ini yang dia nak cari. Y itu berapa? Bila X kita bagi 5. Okey, seterusnya untuk soalan B pun sama. Okey, guna formula yang kamu telah bina tadi, yang ini, salin balik Y ialah 0.7X. Sekarang dia nak cari nilai X, nak cari yang ini pula. Tapi dia sudah bagi yang ini. Masukkan saja, hanya tukar tempat saja. Okey, kita nak cari X kan? Nak cari X, kita kena, sebab sebelah X ni ada jiran dia. So, kita kena matikan jiran dia. Cara nak matikan, ingat, bahagi 0.7. Mati. Bila bahagi 0.7, kanan kiri pun nak juga. Mati, tinggallah dia seorang X. Tekan kalkulator, nanti akan dapat jawapan dia 1.25. So, maka oleh sebab itu X ialah 1.25. Cantikkan tempat dia. Okey, dapat. Settle. Pan, iaitu penyelesaian masalah. Okey, kita baca soalan. Tempoh ayunan A saat bagi satu bandul ringkas
A saat adalah berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang iaitu P. Okey. Diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang benang ialah 9. So, panjang benang ini ialah 9 dengan tempoh ayunan 1.2 saat. Ini tempoh ayunan tadi ya. Tempoh ayunan tadi A. So, ini ialah A. Hitung tempoh ayunan. Cari pula tempoh ayunan dalam saat jika panjang pula 25 cm. Jangan pening. Okey, kita buat step by step. Baca soalan yang pertama ni. Okey, untuk soalan yang pertama ni kan, kita kena fahami. A berkadar langsung dengan punca kuasa 2 P. Yang tak pandai boleh buat macam ni. Punca kuasa 2 punca kuasa 2 P. Okey. Ini soalan dia. Yang ini telah diberi. So, bila macam ni, kita tukar kepada bentuk persamaan. Tukar persamaan akan wujud satu nilai K pemala. Salin balik. Okey. So, ini adalah formula yang kamu kena guna pakai sepanjang nak jawab soalan. Okey, yang seterusnya, dia kata pula P dibagi P 9. Lepas tu, tempoh dia, A dia 1.2. Nampak kan step yang pertama? Ini yang pertama dia bagi. Lepas tu, yang kedua, dia bagi P 25. A berapa? Ini penceritaan nombor 2. So, kita selesaikan penceritaan nombor 1 dahulu. Okey, selesaikan. Cara nak selesaikan sama juga step dia. A tadi 1.2. Yang ini salin 9. Kita mesti cari nilai K dahulu. K dahulu. So, macam mana nak cari nilai K? Matikan orang di sebelah K ni. Salin dia. Bila mati kanan, kiri pun kena letak. So, boleh bila potong, tinggal K seorang. Baru boleh dapat K. Tinggal K seorang kan. Kita dah matikan jiran dia. So, tekan kalkulator, kita akan dapat 0.4. Okey. Dah dapat 0.4. Macam tadi, macam kita dah belajar sebelum ni, mesti masukkan K ni, formula ni. So, A sama dengan 0.4 salin balik P. Ini persamaan ubahan yang baru. Okey. Bila dah dapat persamaan ubahan yang baru, barulah kita boleh cari untuk soalan nombor yang kedua. So, guna salin, masukkan P. P dekat sini masukkan A. Tak tahu. Kau tak tahu, salin. Tak tahu. A. So, tekan kalkulator, akan dapat A ialah 2 saat. Okey, senang je ni ha. Pusing-pusing dapat. So, jawapan dia adalah A 2 saat. Okey, jalan kerja ni memang panjang lah sebab kita kena buat step A, step 1, step 2. Lepas tu baru dapat. Okey, sekarang cikgu tunjukkan step alternatif. Okey, step alternatif ni maksudnya kita gabungkan yang kumpulan 1 tadi sama dengan 2. Yang 1 tadi kita tadi kita tulis apa tadi? P 9 cm kan? A 1.2. Ini nombor 1 tadi. Yang nombor 2 tadi P
2.5, A tak tahu. So gabungkan berdasarkan formula yang telah kamu dapat tadi, A sama dengan K macam ni kan. Okey, ni formula yang kamu dapat tadi. So mesti kena ingat, maksud dia A berkadar langsung dengan punca P kuasa 2. Kalau kita ingatkan balik, ini adalah A per macam ni. Okey, ingat tak? Yang cikgu suruh kamu, cikgu ajar cara lukis graf. Y lawan X bermaksud Y bahagi dengan X. So sama dengan ini Y, ini X. So Y bahagi X. Okay, Y bahagi X. So formula dia A bahagi dengan punca kuasa P. Ini pun sama, A kuasa P. Ini A yang pertama, ini A yang kedua. A yang pertama yang ini tadi. So masukkan A yang pertama ialah 1.2, P dia ialah 9. A yang kedua orang ni. A yang kedua tak ada. A2 tak ada. Sebab memang nak cari dia. P dia pula 25. Okay. So macam nak cari. So kat sini kita dah boleh cari A. Dah boleh cari A. A ni operasi darab. Ini adalah operasi bahagi. Okay. Operasi bahagi kita nak cari. Ini operasi bahagi. Kita nak cari A. Bahagi kena pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. So jadilah A seorang-seorang kat sini. Bila A seorang-seorang, dia ni pindah, dia jadi darab. So 1.2 darab, tekan kalkulator, akan dapat A kuasa 2. A2 ialah 2 saat. Okay. Yang ini cara alternatif, iaitu menggunakan dalam bentuk pecahan. Y bahagi X. Y bahagi X ini Y, ini bagi X. Okay, Y bahagi X. Y per X. Y per X. Kumpulan 1, kumpulan 2 samakan. Sebab apa samakan? Sebab kita tahu pemalar dia sama je. K dia sama je. Sebab tu cakap kumpulan 1 sama kumpulan 2. Kalau ada 3 kumpulan pun, kumpulan 1 sama kumpulan 2 sama kumpulan 3. Okay, cara yang sama, cuma kamu kena pandai nak pusingkan sahaja. Operasi ini operasi bahagi, yang bawah ini adalah bahagi, yang atas ialah darab. Bahagi pindah sebelah, melalui jambatan sama dengan ini akan menjadi operasi darab. Okey, harap semua boleh faham. Okey, cikgu harap anak-anak semua boleh faham. Okey, jangan lupa buat latihan yang cikgu bagikan dalam modul buku teks tersebut. Foto state, kemudian buat. Jika ada masalah, boleh PM cikgu ya. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.